Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita masih boleh menyaksikan ikut serta dalam program belajar bahasa Arab Al-Quran di page Pusat Tahfiz At-Taqwa. Dan salawat dan salam kita hadiahkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Dan pada hari Jumaat ini sebaik-baiknya kita selalu memperbanyak selawat. Semoga saja dengan perbanyak selawat tu kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada hari kiamat nantinya. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana biasa, insya-Allah pada hari ini kita akan belajar bahasa Arab Al-Quran, itu khususnya pada kata dasar. Jadi insya-Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Angga, itu mengenai kamus Al-Quran, kamus kata dasar Al-Quran, dan juga nanti ada harfiah surah Yasin. Dan pada bahagian saya, insya-Allah saya akan menjelaskan harfiah untuk surah Al-Baqarah yang fokus kepada kata dasar. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita kongsikan dan apa yang tuan-tuan dan puan-puan saksikan mudah dipahami dan boleh dikerjakan dan boleh diamalkan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk tidak melengahkan masa, kita persilakan Ustaz Angga untuk menyampaikan mengenai kamus kata dasar yang sekarang ni sudah sampai ke huruf nun, masing-masing pada huruf nun. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sila dibuka kitab yang hijau ni, iaitu pada bahagian kamus kata dasar. Kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-puan, pelajar-pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seperti biasa kita pada pagi yang berbahagia ini ada live ya, teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Dari tajuknya saja, tajuk bukunya saja kita sudah tahu bahawa yang menjadi fokus kita adalah kata dasar Al-Quran. Jadi memang tuan-puan, kata dasar Al-Quran ini sangat penting untuk kita kuasai, sangat penting untuk kita hafaz ya. Jadi tanpa kita mengetahui kata dasar suatu kata, maka kita tak akan tahu maknanya. Tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya teruskan apa yang kita sudah bincangkan yang lepas. InsyaAllah pada pagi hari ini kita berada pada muka surat ke 194. Boleh tuan-puan buka muka surat ke 194. Kita masih berada pada huruf nun. Memang huruf nun ni banyak sangat. InsyaAllah
pada pagi hari ini kita akan bahas huruf nun, fa dan qaf, nun, kaf dan ra, lepas tu nun, ha dan ra. 3 kata itu nanti insya-Allah kita akan tengok apa kata-kata saja yang berasal dari 3 huruf tersebut. Yang pertama tuan-puan boleh tengok huruf nun, fa dan qaf. Huruf nun, fa dan qaf. Ada fiilnya anfaqa. Anfaqa ya. Anfaqa itu dia tambahan satu huruf af'ala. Anfaqa. Af'ala yuf'ilu. Anfaqa yunfiqu. Berbelanja. Berbelanja. Ini makna yang lain tu menginfakkan, ya, berinfak. Bukan belanja kat pasar. Ini belanja lain, segi makna lain ya. Anfaqa ini berbelanja atau menginfakkan. Lepas tu ada katanya nafaqatun. Ini kata terbitan. Nafaqah. Jamaknya nafaqatun. Kalau kita tengok jamaknya, ini adalah jamak salim. Jamak salim yang apa? Jamak muannas. Macam mana kita tahu dia jamak muannas salim? Dia ada huruf alif dan ta belakang. Okey. Jadi nafaqah. Ini dah menjadi bahasa Melayu kita juga, nafkah. Nafkah, atau dari segi makna yang lain dia adalah perbelanjaan. Kalau anfaqa berbelanja, maka nafaqatun kata terbitan dia perbelanjaan, nafkah, perbelanjaan. Lepas tu ada kata-kata nafaqun. Nafaqun. Apa makna nafaqun? Lubang atau terowong. Lepas tu nafaqa. Nafaqa ni adalah fi'il fa'ala wazan dia. Kalau tuan-puan rujuk muka surah 14, fa'ala yufa'ilu, nafaqa yunafiqu. Apa maknanya? Bermuka-muka, munafik. Baik tuan-puan, kalau kita tengok dalam Al-Quran, dari huruf nun, fa dan qaf ini banyak ya. Misalnya pada Al-Baqarah, muka surat yang kedua. Kalau Al-Fatihah yang pertama, Alif Lam Mim itu, di bawah Alif Lam Mim itu ada ayat ni. Ayat yang ketiga dia. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yunfiqun dia adalah fi'il mudhari'. Asal kata dia apa? Anfaqa tu. Anfaqa, kalau tuan-puan tengok di muka surah 14, maka mudhari'nya yunfiqu. Tambah waw nun belakang, yunfiqun. Tu jadinya ya. Allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Dia menafkahkan di sini. Bukan membelanja. Boleh juga membelanjakan. Tapi yang lebih lebih bagusnya menafkahkan atau menginfakkan. Lepas tu surah At-Taubah, boleh tuan-puan tengok juga surah At-Taubah, dia menggunakan kata-kata nafaqah. Dia menggunakan kata-kata nafaqah. At-Taubah ayat 121. Boleh tuan-puan tengok nanti ya. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا. Ini ayat At-Taubah 121. ولا ينفقون نفقة, mereka tiada menafkahkan suatu nafkah, suatu nafkah yang kecil. Ya, tidak membelanjakan suatu pembelanjaan yang kecil. Itu boleh juga. Lepas tu surah Al-Hasyr. Surah Al-Hasyr ayat 11. Dia menggunakan kata-kata nafaqah. Ya, nafaqah. Dia menggunakan munafik, orang munafik. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Alam tara ilal ladzi. Ya, apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang munafik? Yaquluna li ikhwanihim, berkata kepada saudara-saudara mereka.
Itu tuan-puan ya. Pada huruf nun, fa dan qaf. Jadi kalau ada tuan-puan jumpa huruf yunfiqun, itu bermakna menafkahkan, menginfakkan, membelanjakan. Atau nafaqah, itu makna nafkah atau perbelanjaan. Ada kata-kata nafaqah, nafaqah, munafiq. Ini makna orang munafik. Boleh tuan-puan. Ini insya-Allah dah tahu tu tuan-puan, karena kata-kata munafik ini dah menjadi bahasa Melayu kita juga. Lepas tu kita tengok muka surat setelahnya 195 bahagian bawah. Huruf nun, kaf dan ra ada di bawah ya. 195 paling bawah sekali, paling hujung sekali. Ada nakira. Nakira ni isim ke fi'il? Nakira ini adalah fi'il. Fi'ilnya adalah fa'ila. Apa maknanya? Rasa pelik. Okey. Lepas tu ankara, af'ala wazan dia. Muka surat 14 kalau tuan-puan tengok wazan, apa-apa saja wazannya. Ankara dia sesuai dengan wazan af'al. Okey, bismillah tuan-puan, kita sambung apa yang telah kita senaraikan tadi. Muka surat 195 ya. Bahagian bawah ni ada nakira, rasa pelik. Lepas tu ada ankara, dia tambah satu huruf. Ankara af'ala yuf'ilu. Ankara yunkiru. Apa maknanya? Mengingkari. Ingkar, ankara ni sama. Ambil bahasa Melayu pun ambil dari sini juga. Ingkar, angkar. Biar sama kan tuan-puan? InsyaAllah. Muka surat 196 di sebelahnya. Itu sambungan dari ankar, huruf nun, kaf dan ra bagian atas ya. Boleh tuan-puan tengok. Nakara. Ini ada fi'il tambahan satu huruf juga, tetapi dia menggunakan syabdu. Kalau tuan-puan tengok di muka surat 14, dia ikut wazan fa'ala. Ya, fa'ala yufa'ilu, nakara yunakkiru. Tuan-puan boleh tulis sebelahnya. Fi'il mudhari'nya yunakkiru. Ubah supaya tidak dikenali. Itu dia. Dia mengubah supaya tidak dikenali. Lepas tu ada kata terbitannya nukrun. Nukrun ini maknanya yang tidak dikenali, yang belum pernah dikenali sama sekali. Dia berkaitan dengan azab. Lepas tu ada kata nukurun. Nukurun ini makna yang tidak digemari. Nukurun. Lepas tu ada kata-kata nakirun. Nakirun dia ikut wazan fa'ilun. Fa'ilun. Apa maknanya? Penafian atau tidak terima. Misalnya dalam Al-Quran, Al-Quran banyak ya menggunakan huruf nun, kaf dan ra ini. Misalnya pada surah Al-Hijr ayat 62. Al-Hijr boleh tuan-puan tengok nanti ayat ke-62. Qala innakum qaumun munkarun. Mereka berkata sesungguhnya kamu, innakum qaumun munkarun, sesungguhnya kamu orang-orang yang tidak dikenal. Itu dia. Lepas tu pada surah Al-Kahfi, ni selalu tuan-puan baca apalagi hari ini ya, spesial hari ini. Dia menggunakan kata-kata nukrun. Dia menggunakan kata-kata nukrun. Al-Kahfi ayat 87 boleh tuan-puan tengok nanti, atau tuan-puan baca tersedar. Ayat ke-87 Al-Kahfi. Qala amma man zalama fasawfa nu'azzibuhu thumma yuraddu ila rabbi fayu'azzibuhu azaban nukra. Azaban nukra. Dengan mengazabnya dengan azab yang tiada tara, yang belum nampak, belum pernah kita kenal sama sekali. Itu dia. Dia menggunakan dengan azab ya, azab nukur. Lepas tu pada surah Al-Muluk, ini Al-Muluk, ini ayat yang tuan-puan selalu baca sebelum tidur. Dia menggunakan kata-kata nakir. Nakir ya. Al-Muluk ayat 18.
Al-Muluk ayat 18, walaqad kadzdzabal ladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Ini dia. Menggunakan kata-kata nakir. Boleh tuan-puan tengok nanti Al-Muluk ayat 18. Lepas tu kita teruskan kata terakhir kita pada pagi yang berbahagia ini, huruf nun, ha dan ra. Huruf nun, ha dan ra bagian atas. 3 kata saja. Nahara yanharu bermakna tengking. Ya, tengking. Lepas tu ada kata-kata naharun, jamaknya anharun, sungai. Lepas tu ada kata-kata naharun, ada alif sebelum huruf terakhir dia. Maknanya siang hari. Boleh tuan-puan nanti jumpa pada surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha dia menggunakan kata-kata yanhar, tanhar. Dia menggunakan fi'il mudhari'. Ya, ayat yang ke-10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang-orang yang meminta-minta, fala tanhar, janganlah kamu menghardiknya. Tengking, ya, menghardiknya. Lepas tu pada surah Al-Baqarah, tuan-puan akan jumpai pada surah Al-Baqarah ayat ke-25. Ayat ke-25, ya. Al-Baqarah ayat ke-25 dia menggunakan anhar, kata-kata jamak sungai-sungai. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Menggunakan anhar, sungai-sungai. Wa basyiril ladzina amanu, sampaikan kabar gembira kepada orang yang beriman, wa 'amilus salihat, dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga jannah tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya anhar, sungai-sungai. Tu tuan-puan, ya, jamak sungai-sungai. Lepas tu pada surah Al-Baqarah juga ayat 164 menggunakan kata-kata nahar, ya, nahar, siang hari. Kalau tuan-puan jumpa dalam Al-Quran, biasanya siang hari ini dia disandingkan dengan malam. Biasanya lah. Boleh tuan-puan tengok Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Ya. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang. Wal laili wan nahar. Tu tuan-puan, ya. Lepas tu pada surah Al-Furqan juga tuan-puan boleh jumpai, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan nahar, menciptakan malam, wan nahar, dan siang. Itu tuan-puan, ya. InsyaAllah. Kalau ada kata-kata nahar, biasanya ada kata-kata lail. Kawannya lail. Siang hari dan malam hari. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita masuk pada harfiah surah Yasin. Yang mana pada pagi hari ini kita akan mencari kata dasar ayat ni. Ya hasratan 'alal 'ibad ma ya'tihim rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ni, ya. Boleh tuan-puan, ya. Nampak tuan-puan, ya. Insya-Allah. Jadi ayatnya ya hasratan 'alal 'ibad. Ya hasratan. Ya hasratan. Kalau sebenarnya asli boleh tulisannya macam ni. Dia dipisah tuan-puan. Ya hasratan. Ya hasratan. Tapi dalam Al-Quran dia disambung. Ya ni dia menggunakan harakat yang tegak itu. Kalau dibuat macam ni boleh, tak ada masalah. Ya. Ya ini adalah harfun nida, huruf nida.
Ya. Ya ini bukan untuk panggil, tetapi dia untuk menyesali, untuk penyesalan. Aduhai ya, maknanya aduhai. Aduhai, menyesal lah. Maksudnya meratap, untuk meratap. Dia tak boleh kita cari kata dasar karena dia tak ada kata dasar. Sekarang kita mencari hasratan. Ada 4 huruf. Ada ha, sin, ra, ta. Ada ha, ada sin, ada ra, ada ta, marbutah. Dalam ilmu bahasa Arab, ta marbutah ini dia hanya sebagai pembeza saja. Salah satunya kalau ada ta marbutah dia adalah isim. Lepas tu kalau dia ada ta marbutah, dia isimnya isim, masuknya isim muannas. Jadi ta marbutah ini tuan-puan, boleh tuan-puan hapus. Ada 4 huruf, ya hasratan ya, 4 huruf hasratan. Hilangkan huruf ta marbutah, tinggallah 3. Huruf ha, huruf sin dan huruf ra. Boleh tuan-puan tengok pada huruf ha, ha, sin dan ra. Apa sebenarnya makna hasratan itu? Ya boleh tuan-puan ya, insya-Allah. Jadi kita tengok pada huruf ha, sin dan ra. Ini dia muka surat ke 92. Ni 92 bagian atas. Ha, sin dan ra. Ada tak kata-kata hasratan? Ada. Ini dia. Hasratun. Apa makna hasratun? Tidak capai hasrat atau penyesalan, sesal, hasrah. Ya hasratan, aduhai sesalnya. Sesal ya. Sesal. Alal ibad. Alal ibad. Ala itu boleh dimaknakan di atas, boleh dimaknakan pada. Dia menyesuaikan. Kata terbitan itu banyaknya menyesuaikan. Tak mesti di atas. Tak mesti di atas. Jadi penyesalan, aduhai. Kalau tuan-puan tengok terjemahannya, alangkah besarnya penyesalan. Di situ terjemahan surah Yasin tu. Sekarang kita tahu dari kata-katanya hasratan ini sesal, ya, sesal. Alal ibad, pada. Ala ini boleh kita maknakan pada. Pada ya. Ibad, alal ibad. Ada al ibad. Ni al ibad. Ibad. Ibadu. Kalau ada alif lam, tuan-puan tak payah risau. Kita ketepikan alif lam, karena alif lam ini memang dia hanya membezakan saja ya. Dia ada dia isim atau fiil. Lepas tu dia isim yang diketahui atau tak diketahui. Isim nakirah atau ma'rifah dalam bahasa Arab. Jadi kita buang saja, tinggallah ibadun. Ibad. Ya. Ibad ini ada 4 huruf tuan-puan. 4 huruf saja. Huruf ain, huruf ba, huruf alif, huruf dal. Ada 4 huruf. Huruf ain, huruf ba, huruf alif, huruf dal. Ini ikut wazannya fi'alun. Tuan-puan, diikut wazan fi'al. Ya. Fi'alun. Kalau fi'al bermakna alif ini adalah huruf tambahan dia. Maka dari kata ibad, huruf aslinya adalah huruf ain, huruf ba. Karena ini huruf tambahnya hanya huruf alif di tengah. Hanya ini yang di tengah. Maka huruf aslinya huruf ain, huruf ba dan huruf dal. Kalau tuan-puan nak cari kata dasarnya, boleh tuan-puan buka di huruf ain. Huruf ain, huruf ba, huruf dal. Kita tengok ya. Ain, ba dan dal itu berada pada muka surat ke 147. Ni 147. Ain, ba dan dal. Ada kata-kata ibad tak? Ada, ini dia. Ibad. Ada kata-kata ibad. Apa maknanya? Hamba. Ya tuan-puan ya. Alal ibad, pada hamba itu.
pada hamba itu. Kenapa ada itu, Ustaz? Disebabkan dia adalah isim ma'rifah, isim yang tahu. Kita tahu isim yang mana ada maksudnya. Ma ya'tihim. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Ma ya'tihim. Apa saja. Bukan apa bertanya ya. Ini adalah apa yang, dia adalah ma mausul. Apa yang ya'tihim. Ya'tihim ini tuan-puan, dia asalnya ya'ti plus him. Him ini adalah isim dhamir. Maka ya'ti plus him menjadi ya'tihim. Okey. Kita tengok tuan-puan. Ya'ti. Kira-kira ya'ti ini apa? Ya'ti ini adalah fi'il mudhari'. Macam mana kita tahu dia adalah fi'il mudhari'? Dia ada huruf ya di depan. Ada huruf ya. Setelah huruf ya pun dia ada sukun. Hamzah dia sukun. Jadi ikut wazan fi'il mudhari' kan yaf. Dia adalah yaf. Setelah yaf ini ain dia baris bawah, maka dia ikut wazannya yaf'ilu. Yaf'ilu ini adalah fi'il mudhari'. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala madhi yaf'ilu mudhari'. Jadi kalau tuan-puan tengok, huruf tambahannya adalah huruf ya di depan. Ya, karena 3 huruf saja. Jadi huruf aslinya adalah huruf ya, huruf hamzah, huruf ta, dan huruf ya. Boleh tuan-puan tengok di muka surat hamzah, ya. Hamzah itu di awal-awal. Kita tengok muka surat ke 66. Ini dia. Ataya, hamzah, ta dan ya. Ada kata-kata ya'ti, ada. Itu dia. Ata ya'ti. Boleh tuan-puan ya? Apa maknanya datang? Okey. Ya'tihim. Datang. Datang him tu apa? Mereka. Maknanya datang kepada mereka. Itu dia. Apa yang datang kepada mereka? Datang him kepada mereka. Datang kepada mereka min rasulin. Min rasul. Min rasulin. Min daripada sebahagian ya, min daripada daripada siapa yang datang tu? Daripada apa? Rasulin. Rasul. Sebenarnya tak kita buka pun kata dasar ni tuan-puan tahu maknanya. Tetapi kita nak cari kata dasarnya apa? Rasulin. Rasul. Okey, rasulin. Rasul. Tambah dia ada 4 huruf, ada huruf ra, huruf sin, huruf waw, huruf lam. Kita hanya mencari 3 huruf saja. Kenapa? Kata dasar dia hanya 3 huruf. Maka kita tengok Rasul. Apakah ra, sin dan waw? Ataukah sin, waw dan lam? Atau apa? Kalau kita ikutkan ke wazan tuan-puan, ada wazan dalam bahasa Arab dia ikut wazan fa'ul. Ada fa'ul wazan dia. Jadi huruf tambahnya adalah huruf waw. Ini dia. Banyak yang menggunakan kata-kata dengan huruf waw di ujung ini. Misalnya jahul, jahula. Ini menggunakan waw juga. Rasul. Apa lagi? Lagi Ustaz? Ada lagi yang menggunakan wazan fa'ul. Rasul ya. Jadi tuan-puan tambahannya adalah huruf waw ini. Maka huruf aslinya adalah huruf ra, huruf sin, huruf lam. Boleh tuan-puan tengok di huruf ra, sin dan lam. Ini pada muka surat ke 111. Ini tuan-puan. Ra,
sin dan lam. Ada kata-kata rasul tak? Ini dia rasulun, utusan. Nah, utusan ya, rasul itu maknanya utusan. Rasul pun tak diterjemahkan pun rasul dengan diterjemahkan kepada rasul pun ini dah menjadi bahasa Melayu gitu juga. Ini dia utusan ya. Illa terkecuali. Terkecuali. Kita terjemahkan harfiah, nanti baru kita pahami maknanya macam mana. Terkecuali. Kanu ini tuan puan asalnya kana saja. Macam mana boleh menjadi kanu? Kana ini adalah fi'il madhi. Kalau kana ini dia hanya satu jadi kana. Macam mana boleh menjadi kanu? Maknanya banyak yang berbuat tu. Kanu. Makanya dia bertambah waw dan nun. Ya, jamak dia hum. Dia jamaknya hum. Okey. Kana kalau tuan puan cari kana di huruf kaf. Tapi tengah-tengah ada alif, maka kita tengok kalau tak kaf waw dan nun, dia kaf ya dan nun. Kita tengok ini. Kaf waw dan nun. Ada soalan? Oh. Kenapa bukan hum untuk dhamir? Ya'tihim. Ya. Ya. Ada yang tanya dari puan ya, kenapa bukan hum untuk dhamir ya'tihum? Ya'tihim. Ya'tihim. Tuan puan, kenapa dia boleh berubah menjadi him? Sebab dia tengok sebelumnya. Sebenarnya hum. Kenapa boleh menjadi ya'tihim? Ya. Ya'ti. Ya'ti. Tengok sebelumnya him. Him ini sebelum him katanya ya'ti. Bukan ya'tu. Makanya dia berubah menjadi him. Jadi sebenarnya ini adalah untuk salah satunya untuk meringankan perkataan membaca. Ya'tihim. Ya'tihim. Boleh tuan-puan ya, insya-Allah. Ini dia. Ma ya'tihim, karena sebelumnya dia harakatnya kasrah. Boleh tuan-puan. Nih, lepas tu sebelumnya ada ya. Ya sukun. Susah misalnya kalau nak baca tak boleh ini kalau dibaca hum. Susah. Di mana-mana setelah ya sukun ada him, dia ada dhamir hum, dia dibacanya him. Alaihim. Itu karena juga ada huruf jar. Pengaruh huruf jar juga. Boleh tuan-puan ya? Mungkin dia disebabkan karena pengaruh kata sebelumnya. Kalau ada huruf ya nanti dia tak akan baca hum. Kalau ada contoh alaihim tengok semuanya kan. Atau hum boleh, atau hum. Okay. Ada waw. Betul. Jadi boleh insya-Allah. Terima kasih tuan puan yang sudah bertanya. Alhamdulillah ini membuka wawasan kita lagi. Rasulin illa kanu. Terkecuali kanu kana. Kita tengok kana muka surat ke 178. Ini kana. Kaf, waw dan na. Okey. Jawabannya bukan karena dia ada huruf jar ke? Zoom tak jelas. Boleh di zoom. Jawabannya tengok. Tulisan zoom, kedepankan lagi sikit. Tak kedepankan lagi. Nih, bukan disebabkan ada huruf jar ke? Kenapa dia menjadi him? Bukan karena huruf jar ke? Kalau misalnya ada him, kenapa dia bukan karena
disebabkan karena huruf jar. Mungkin kalau ada yang beranggapan dia disebabkan huruf jar karena huruf ala di sini, alal ibadi ma yatihim, ya, alal ibad. Kalau ada hubungan dengan kata-kata sebelumnya boleh jadi juga, tetapi alasan yang sebenarnya yang paling kuat adalah dari sini, yati ini, ya, yati ini. Kalau fiilnya sebelumnya dia bukan berharokat macam ni, yati macam ni, dia tak akan berubah menjadi him macam ni. Itu tuan puan ya, boleh ya, insyaallah. Huruf jarnya jauh sini. Betul. Dan isim dhamir ini dia isim yang mabni. Sebenarnya dia ada dua saja. Kalau tak hum, him. Itu saja. Macam mana dia boleh menjadi hum kalau tak ada yang macam ni lah. Macam mana dia boleh menjadi him? Memang salah satu faktor penyebabnya adalah misalnya ada huruf jar, misalnya ada juga. Tetapi kebanyakan dia adalah dia tengok kata sebelumnya. Ini kata sebelumnya yati. Yati adalah fi'il. Setelah ya'ti, setelah ti itu ada ya sukun. Ya'ti kan panjang tu, baris bawah. Ya'ti hum, tak sedap. Dia ya'ti him, baris bawah dia. Dari segi pelafazan boleh insyaallah. Jadi sekarang kana. Kana ini maknanya jadi. Tapi kana ini tuan puan, dia sebenarnya tak ada translate yang khas. Tak ada terjemahan yang pasti dengan kana ini. Jadi tuan puan jangan terlalu pening kalau ada kana. Boleh kana itu tiba-tiba ada translate, boleh juga kana itu tiba-tiba tak ada translate. Ini kita tak payah pakai translate. Ya, tak kita translate kan. Nanti mengganggu dia kalau kita translate kan. Kanu bihi. Bihi ini dia apa namanya? Bihi ini gabungan dari bi huruf jar plus domir. Inilah dia case dia. Domir yang ada huruf jar. Bihi. Sebelum hi apa? Sebelum domir ni apa? Barisnya bi, baris bawah. Makanya dia hi. Ya, bukan bihu. Boleh ya, insyaallah. Bihi. Itu adalah jawaban untuk yati juga. Ini untuk yati, ini ada hubungannya. Bihi. Bi dengan. Hi-nya. Dengannya. Apa makna sebenarnya ni Ustaz? Kita tengok nanti. Dengannya. Okey. Yastahzi'un. Ini kata terakhir kita. Yastahzi'una. Yastahzi'una. Tuan puan kena tengok kata dia. Ini kata yang pertama ada huruf ya. Okey, lepas tu belakang ada waw nun. Kalau ada ya di depan, belakang ada waw nun, kira-kira apa? Ini adalah fi'il mudhari'. Yastahzi'un. Ini adalah fi'il mudhari'. Apa fi'il madinya? Istahza'a. Ada soalan lagi Ustaz? Istahza'a. Ini madi dia tuan puan. Kalau istahza'a bermakna, kalau kita tengok muka surat 14, ya. Kita tengok muka surat 14. Fi'ilnya. Ni. Muka surat 14 ya. Apa kira-kira yang sesuai istahza'a? Maka yang sesuai adalah yang terakhir, kotak yang paling belakang ni. Kotak 9 ni. Istaf'ala. Istahza'a. Sesuai betul lah. Sesuai betul. Istahza'a, istaf'ala. Beza huruf saja, wazan sama. Maka istahza'a, dia ikut wazan istaf'ala. Hi ini merujuk kepada siapa? Hi ini dia rujuk kepada ini, pada Rasul. Hi dengan. Nanti ya kita jelaskan nanti. Kita apakan harfiah dulu.
Di segi terjemahan nanti kita tahu tuh rojoknya kemana. Okey. Yastahzi'un. Istahza'a yastahzi'u. Istaf'ala. Bermakna tuan-puan, wazan istahza'a dia ada tambahan huruf alif, ya. Lepas tu ada tambahan huruf sin, ada tambahan huruf ta. Oh, 3 tambahan banyak betul. Memang banyak. Istahza'a ini 3 tambahan. Huruf alif, huruf sin, huruf ta. Maka kita buang huruf alif, kita buang huruf sin, kita buang huruf ta. Maka tinggal huruf ha, za, hamzah. Ya, kita tengok tuan-puan. Ada tak? Kalau ada kita betul. Kalau tak ada makna kita ada kesilafan. Ni tengok. Ha, za dan hamzah. Ini dia fiilnya. Istahza'a. Apa makna istahza'a? Mengejek atau mengolok-ngolok. Ni mengejek. Okey. Baik tuan-puan, dah habislah harfiah surah Yasin kita. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besarnya kesesalan daripada hamba. 'Alal ibad, hamba itu. Ma ya'tihim min rasulin, apa yang datang kepada mereka, ya'tihim min rasulin, daripada rasul-rasul, maknanya rasul-rasul tu dah semua datang dah kepada mereka. Illa kanu bihi yastahzi'un, mereka buat illa kanu bihi, terkecuali mereka buat dengannya itu yastahzi'un, mengolok-ngolok, mereka olok-olok rasul yang datang itu. Itu dia. Illa kanu bihi. Bihi ni hi, dengannya. Nya siapa? Ya rasul. Ya, kepada rasul itu, kata rasul itu. Illa kanu bihi, kepadanya yastahzi'un, mereka olok-olok. Jadi alangkah sesalnya di atas hamba, para hamba itu, setiap apa yang datang kepada mereka daripada rasul, mereka olok-olok. Itu makna ayat ini tuan-puan. Boleh tuan-puan ya? Boleh tuan-puan tengok pada terjemahan, tak akan jauh maknanya dari apa yang telah kita cari kata dasar. Boleh tuan-puan, insya-Allah itu dari saya pada pagi yang berbahagia ini. Kalau ada tuan-puan nak tanya lagi, boleh tinggalkan di ruang komen. Terima kasih saya ucapkan kepada puan dan tuan yang sudah menanyakan apa-apa yang kita memang tidak faham atau rasa kurang sesuai, boleh ditanyakan. Terima kasih, kerana itu akan membuka wawasan kita, apa-apa yang belum kita ketahui. Lepas tu tuan-puan yang belum mempunyai buku ini, boleh tuan-puan dapatkan ya di Pusat Tahfiz At-Taqwa. Boleh tuan-puan hubungi nombor yang ada di dalam Facebook kita. Mungkin dari saya itu dulu. Lepas ini akan dilanjutkan oleh ustaz-ustaz setelahnya. Jadi boleh tuan-puan dapatkan, tak akan lama, insya-Allah paling lama 3 hari ya, kalau tak ada halangan. 1 hari 2 hari insya-Allah sampai. Boleh dapatkan, tuan-puan hubungi aja, ada yang nombor di Facebook tu. Boleh tuan-puan dapatkan nanti. Karena apa? Buku ini sangat mudah, membantu kita. Bagi tuan-puan yang belum faham betul bahasa Arab, tak masalah. Karena ini memang buku spesial untuk para pemula yang ingin menghadamkan kata dasar Al-Quran. InsyaAllah sangat membantu untuk kita. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairal jazak kepada Ustaz Anggah kita. Jadi tanpa melengahkan masa, saya mengambil bahagian saya. Kalau ikutkan dalam pengajian buku hijau ni, kita dah habis dah.
Cuma sekarang kita lebih santai-santai kepada pengajian umum. Sebab buku hijau pun tuan-tuan dah selesai dah kita baca dengan perkataan seerti semua sekali. Sekarang kita terus berpindah kepada pen ada. Berpindah kepada saya nak tujukan kepada tuan-tuan mengenai ada beberapa perkara dalam surah Taha dan surah As-Sajdah. Tuan-tuan boleh lihat yang pertama dalam surah As-Sajdah. Diletakkan ayat awalam yahdilahum. Surah As-Sajdah juzuk 21. Tuan-tuan boleh buka 8 line juzuk 21. Okey. 8 line juzuk 21. Tuan-tuan akan jumpa ayat awalam yarau. Awalam yarau. Awalam yahdilahum. Yahdilahum kam ahlakna. Menggunakan waw. Tuan-tuan lihat dalam surah Taha juzuk yang ke-16 page yang terakhir 10 line. Tuan-tuan akan lihat di sana digunakan perkataan afalam yahdilahum. Afalam yahdilahum. Sebelum saya terlupa, kita masih membicarakan bab huruf ataf, harful ataf. Huruf ataf, waw, thumma, fa. Ayat-ayat Al-Quran semuanya sama. Boleh dikatakan awalam, afalam. Nah, gunakan waw, digunakan fa. Kalau tuan-tuan perhatikan secara halus, waw dan juga fa. Nampak waw dan juga fa. Jadi bila tuan-tuan lihat di sini sudah pasti memberi satu implikasi makna yang berbeza. Okey. Bila disebutkan fa dalam surah Taha, dia menunjukkan apa ya? Menunjukkan apa? Menunjukkan dia orang ini dikenakan hukuman di kehidupan dunia, al-uqubah. Dikenakan al-uqubah. Al-uqubah fi dunya. Kena dekat dunia dulu ilawatan. Kemudian lebih dahsyat lagi fil akhirah. Nampak Dia kena kehidupan dunia dulu. Hukuman. Lebih dahsyat kehidupan akhirat. Sebab tu diletakkan fa sebagai lit'aqib. Contoh sebelum ayat ni. Sebelum ayat ni, apa ayat dia? Apa dia ayat dia sebelum ayat ni? Afalam yahdilahum, iaitu waman a'rada an zikri. Sebelum tu, waman a'rada an zikri, siapa yang berpaling daripada peringatan aku iaitu daripada Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Nalahu ma'isyatan dhanka. Ma'isyatan dhanka ini maknanya kehidupan dunia. Nampak Wa fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ustaz. Yaumal qiyamati a'ma. Nampak? Baik. Apakah yang dimaksudkan yaumal qiyamati a'ma? Kami akan bangkitkan di kehidupan hari kiamat nanti dalam keadaan a'ma. A'ma ini adalah kembali kepada hari akhirat. Nampak Jadi sesungguhnya kami, siapa yang berpaling daripada Quran, kehidupan dunia dia adalah sempit. Dunia, akibat dunia, hukuman. Di akhirat nanti dibangkitkan buta. Nampak? Itu antaranya lah. Sebab itu diletakkan fa. Sebab apa diletakkan fa? Iaitu dipanggil ta'qib. Iaitu dunia kena dulu, kemudian baru akhirat. Boleh? Okey. Begitu juga selepas ayat ni. Selepas daripada ayat ini, sebelum ayat ini. Nampak Selepas ayat ini, sebelum ayat ini.
Ini surah Taha 10 lah tuan-tuan buka. Okey. Dalam surah Taha ayat ke berapa? 128. 128. Saya bagi contoh yang lain, iaitu selepas daripada ayat ini, sebelum ayat ini, iaitu wa kadzalika najzi. Man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Kemudian wala azabul akhirati asyaddu wa abqa. Ayat dia. Okey. Tuan-tuan nampak Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal 'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Dia kena wa kadzalika najzi, seperti itu kami balas orang yang tak beriman kepada Quran. Apa benda yang Allah Taala balas ni? Mereka dilupakan. Ayat sebelum ni lah. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Kamu dilupakan. Bila kita dilupakan ni, kita rasa kecewa lah hari akhirat. Kita hari akhirat tak harap apa melainkan Allah. Tapi bila kita dilupakan oleh Allah, bermaksud Allah Ta'ala tak ambil tahu tentang kita. Betapa kecewanya harapan kita, betapa hancurnya pada ketika itu. Itu maknanya kamu akan dilupakan. Itu bila kehidupan dunia ni pun Allah Ta'ala tak ambil tahu lah kamu. Terpulang pada kamu lah. Apa kamu nak buat? Allah Ta'ala tak ambil tahu lah. Maknanya apa? Maknanya Allah Ta'ala biarkan kita dalam kesesatan, dalam kegelapan. Tak bantulah kita dalam kesusahan. Wala azabul akhirah. Selepas itu azab akhirat pula lebih kekal, lebih besar, lebih dahsyat. Nampak digunakan perkataan, sebab itulah digunakan perkataan fa. Kenapa? Litartib wa ta'qib. Iaitu dunia kena dulu baru akhirat. Berbeza surah Sejadah. Surah Sejadah sebab apa letak waw? Tuan-tuan lihatlah sebelum ayat dia. Surah Sejadah ni sebelum ayat ni 8 ayat 21. Apa dia? Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Awalam yahdi lahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim. Inna fi dhalika laayatin afala yasma'un. Okey. Itulah niat. Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan pada hari akhirat, nanti dia akan putuskan siapa yang salah, siapa yang benar. Itu semua hari akhirat. Dunia tak sebut, bukan untuk ta'qib, bukan untuk tartib dan ta'qib. Sebab itulah digunakan waw. Nampak perbezaan dia? Tuan-tuan, kalau tuan-tuan dengar saya cakap memang tak faham. Perlukan buku, tuan-tuan perlukan buku, catat, perlukan Al-Quranul Karim di hadapan. Sekali dengan terjemahan. Quran saya tak cukup. Okey. Itu perbezaan antara apa tu? Tuan-tuan ulang-ulang dengar ketika masak, ketika sebelum tidur, ketika sebelum qailulah, nap tengah hari. Tuan-tuan hayati tadabbur suratul Sejadah pada ayat ini, suratul Taha juga pada ayat ini yang kita bincangkan. Tuan-tuan cari okey. Seterusnya kemudian dalam suratul Taha ini, sebelum ni dia ada sebut tentang kisah Nabi Musa. Okey, keadaan mereka. Jadi sebab itu dia letakkan fa li tartib wa ta'qib. Di sini tak disebutkan kisah sebelum ni. Sebab tu dia letakkan waw. Nampak? Dia lebih kepada zaman dia lah. Sebab tu dia sebut afala yasma'un, tidak kamu dengar. Sebab dengar ni untuk orang yang dekat dengan kita. Ni dekat dah. Ni untuk orang jauh. Nabi Musa sebelum tu lagi jauh. Jadi tak digunakan afala yasma'un. Bahkan digunakan apa?
untuk orang yang berakal. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin liulin nuha. An-nuha makna cerdik, bijak. Okey? Nampak Cukup sekadar itu. Terus kita berpindah pada ayat yang lain. Tuan-tuan jangan lupa topik perbincangan kita adalah apa? Harful ataf. Tuan-tuan ingat huruf ataf, waw, fa, thumma, itu perbincangan kita. Kita tak lari pada topik ni. Semua sebab tu kita bincang huruf fa dan juga huruf waw. Okey. Seterusnya kita masuk lagi. Tuan-tuan kena tarik nafas panjang. Relax sebentar. Tenang. Minum kopi secawan dulu. Okey. Sebelum kita pergi yang lebih jauh. Masih dalam topik skop yang sama, membicarakan mengenai dengan huruf ataf. Sekarang ni tuan-tuan masih huruf waw dan juga fa. Tuan-tuan, saya sarankan tuan-tuan Quran berada di tepi tuan-tuan. Sekarang tuan-tuan buka dalam surah Hud ayat 58 dan juga surah Hud ayat 96. Okey. Apa ayat dia? Walamma jaa amruna. Juzuk 12 Najjayna Hudan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna. Okey. Ini tuan-tuan lihat juzuk yang ke-12. Okey. 4 lay. 4 lay. 3 lay plus 1 page. 3 lay plus 1 page. Juzuk yang ke berapa? 12. Kemudian tuan-tuan buka pula muka surat sebelah dia, 4 lay. Dan cukup juzuk 12 4 lay. Betul juzuk bukan juzuk 4 lay, 5 lay, 5 lay bukan 4 lay, silap, sorry 5 lay juzuk 12, 5 lay plus 1 page. 5 lay plus 1 page juzuk 12. Ayat yang sama, walamma jaa amruna najjayna Syu'aiban. Okey. Kemudian tuan-tuan buka pula juzuk sama juga, juzuk 12, 4 lay. Dia main tu, ini 3 lay plus 1 page, ini 5 lay plus 1 page, semua juzuk sama. Ini pula adalah juzuk berapa? Juzuk 12, sama juga juzuk 12, 4 lay. Okey? 4 lay. Apa dia tu? Falamma jaa amruna najjayna salihan. Salih. Ini Hud Hud. Kemudian tuan-tuan buka juzuk 12 juga sama. Semua lebih kurang sama ni. 5 lay tepat ayat atas sekali. 5 lay tepat juzuk 12. Atas sekali falamma juga. Ini walamma. Okey. Falamma jaa amruna ja'alna. Okey. 'aliyaha safilaha. Okey, sekarang ni saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah, perbincangan kita semua juzuk 12 sama ada 3 lay lebih, 4 lay lebih, 5 lay ataupun 5 lay lebih. Perkara yang pertama tuan-tuan lihat di sini huruf waw. Nampak Huruf apa di situ? Huruf waw. Kemudian di sini juga huruf waw. Huruf waw. Tapi yang pelik di sini adalah huruf fa. Di sini huruf fa. Perbincangan kita kena ingat, kita dalam membincangkan harful ataf. Okey? Kipas sikit. Huruf ataf. Boleh Di sini huruf waw, di sini huruf waw, di sini huruf fa, di sini huruf fa. Apa beza dia? Ini mengenai dengan kisah Nabi Hud, ini Nabi Syu'aib, ini Nabi Saleh, dan juga ini adalah kisah Nabi Lut. Nabi Lut.
Nampak semua ayat yang sama. Sebab tu bila hafal Quran mudah nak ingat semua ayat sama. Tapi kalau tuan-tuan hafal saja, fahamkan betul-betul secara harfi, huruf, itu lebih memberi tadabbur, memberi kesan, meninggalkan kesan dalam hati. Okey, kita tengok hebatnya ayat Allah. Beza huruf je, waw dengan fa je. Nampak Kita lihat sebab apa bila sebut kisah Nabi Hud, Nabi Syuaib diletakkan waw. Datang je kisah Nabi Saleh dan juga Nabi Lut diletakkan fa. Walamma jaa amruna najjayna hudan walladhina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. Okey, tuan-tuan lihat, sebab yang pertama nak bagi tahu perbezaan waw dan juga fa, apa sebab dia? Iaitu al-azab ta'akhir. Azab dilewatkan daripada waktu diberi peringatan. Nampak Daripada waktu diberi peringatan, diberi ancaman, waktu diberi ancaman dengan azab lewat. Okey, dia tak sejurus selepas. Boleh. Sebab itu kalau kita lihat dalam surah Hud juga, membicarakan kisah Nabi Hud, ayat yang keberapa? Ayat ke-57. Selepas ayat ni, wa najjaynahum min adzabin ghalidh. Selepas ataupun sebelum فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا. Nampak? Apa nak bagi tahu apa tentang ayat ni? Iaitu sebelum daripada ayat ni adalah ayat wa'id, diberi peringatan kepada kaum Hud. Kemudian datangnya azab kepada mereka. Okey? Jadi nak bagi tahu waktu azab dengan diberi peringatan tu lambat. Azab turun lambat. Okey, lewat. Kisah Nabi Syuaib pula, kalaulah tuan-tuan baca kisah Nabi Syuaib dalam ayat ni, tuan-tuan akan lihat apa? Sebelum daripada ayat ni, wa ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil. Wahai kaumku, buatlah apa yang kamu nak. Sawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa man huwa kadhib wartaqibu inni ma'akum. Okey. Nampak sawfa ta'lamun. Digunakan saufa. Sebab apa? Saufa tu bukan sejurus lepas, lambat lagi. Nampak? Untuk Nabi Syuaib. Sebab itulah diletakkan apa? Wow. Hebat perkataan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan renungkan sendiri. Kemudian sebab apa diletakkan fa pada kisah Nabi Saleh? Tuan-tuan bacalah sebelum ayat ni. Selepas ayat ni. Falamma jaa amruna نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. Sebelum ayat ni, bukan selepas, sebelum. فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. Nampak? Mereka dah sembelih unta Nabi Saleh. Allah Ta'ala kata apa? Faqala tamatta'u, seronoklah kamu, enjoylah kamu.
fi darikum, dalam rumah kamu, fi salasata ayyam, 3 hari je. Lepas 3 hari azab. Maknanya 3 hari tu lama ke sekejap? Sekejap. Sejurus selepas je. Ini diletakkan fa. Orang yang kena penyakit kanser pun doktor kata hidup, bagi tahu waris hidup anggaran 6 bulan. 6 bulan tu macam rasa macam 6 hari. Tambah-tambah Allah Ta'ala kata enjoy, 3 hari azab turun. Lagilah 3 hari macam 3 minit. Sekejap sangat. Nampak? Kisah Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Nabi Lut diletakkan ayat apa? Alaysa subhu biqarib. Nampak? Alaysa subhu biqarib. Tuan-tuan nampak tulisan warna hijau sikit hari ni? Nampak ke tak nampak? Nampak. Di mana? Tak apa nampak lah. Tak nampak. Kena hitamkan lah, tak nampak. Sebab hitam ni pandang tak jemu. Okey. Sebab dahulunya kita belajar guna papan putih. Dahulunya kita belajar papan hitam. Papan hitam, kapur warna putih. Lalah kali pelajar jemu. Sebab putih ni memang cantik, tapi dia cepat jemu. Tapi bila warna hitam, tuan-tuan pandang takkan jemu. Sebab itu digantikan papan dengan papan putih untuk mendapatkan dakwat hitam yang pandang tak akan jemu. Sebab tu orang belajar lagi, suka belajar. Okey? Tuan-tuan dalam surah Lut 4 slide satu muka. Sebelum ayat ni lah, sebelum ayat ni. Ini tuan-tuan, ni semua ayat mengenai azab. Sebelum tu ayat peringatan. Sebelum daripada ayat ni ayat peringatan, sebelum ayat ni ayat peringatan, sebelum ayat ni ayat peringatan, sebelum ayat ni adalah ayat ni peringatan. Qalu ya Lutu inna rusulu rabbika lan yasilu ilaik. Malaikat utusan daripada Allah jumpa Nabi Lut. Aku rasul, utusan daripada Tuhan kamu. Okey. Fa asri bi ahlika bi qita'in min al-laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Fa asri ni makna jalan malam. Keluar waktu malam, kamu keluar waktu malam bersama dengan keluarga kamu, okey? Nabi Lut bersama pengikut-pengikut kamu pada akhir malam, sebahagian malam, akhir malam. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Jangan kalih belakang lah. Keluar terus, jangan kalih belakang lah. Illa imra'atak, isteri kamu tak selamat. Dia orang tertinggal, akan dikenakan azab. Innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahumus subh. Janji mereka pada waktu subuh. Alaysa subuh, janji mereka, azab mereka pada waktu subuh. Alaysa subuhu biqarib. Tak ke subuh tu dah dekat lah. Nampak? Jadi sebab itu digunakan fa. Sebab dekat lah. Waktu sejurus selepas dia takkan fa. Boleh itulah mengenai dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Perbezaan kita nak cerita hanya waw, fa. Itu je. Kemudian kalau diberi satu lagi kesempatan, saya nak sebut yang terakhir untuk hari ni. Walaupun banyak lagi lagi kita perhatikan mengenai dengan huruf waw dan juga fa. Okey, tuan-tuan, Quran, pesanan utama saya, Quran mesti berada di sisi tuan-tuan. Melainkan diri tuan-tuan adalah Al-Quranul Karim. Kalau diri tuan-tuan Quran, tak perlu buka Quran lah. Okey. Kemudian saya nak membincangkan yang terakhir hari ini, iaitu Suratul Kahfi. Dan seterusnya ada satu lagi surah apa? As-Sajdah. Surah Kahfi ni juzuk yang ke-16. 16 tuan-tuan buka, bukan juzuk 16 ni, juzuk 15. Juzuk 15 tuan-tuan buka 9 line plus 1 page. Bahagian tengah-tengah tuan-tuan cari. Ada ayat waman azlamu mimman zukira bi ayati rabbih. Surah As-Sajdah juzuk 21 tadilah tempat dia 8 line. 8 line. Juzuk 21 8 line tuan-tuan buka. Apa ayat dia? Waman azlamu.
waman apa? Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha. Okey. Berpaling daripada ayat Allah. Waman, sama dengan ayat ni surah Sajadah tuan-tuan buka. Waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha. Okey. Apa perbezaan nak bincang tu? Ini kita nak highlightkan. Di sini guna fa tuan-tuan. Yang juga perempuan dirahmati Allah, di sini guna summa. Fa dan summa. Nampak digunakan apa? Fa dan summa. Okey. Yang pertama saya nak bagi tahu, fa ini kita bagi tahu at-tartib wa ta'qib. Secara tertib dan juga cepat, sejurus selepas. Summa ni tertib juga tapi lambat berlakunya. Ma'at tarakhi dipanggil. Okey. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak bagi tahu mereka orang yang diberi peringatan dalam suratul Kahfi lagi cepat berpaling berbanding dengan suratul Sajadah. Cepat lagi mereka berpaling. Apa qarinah dalalah? Qarinah atau petanda yang menunjukkan mereka cepat sangat berpaling ni. Okey, ayat pertama tuan-tuan boleh lihat. Ayat ni, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih fa'arada anha wa nasiya ma qaddamat yadah. Nampak Ustaz, sebentar Ustaz. Air dan Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, rezeki Allah. Okey. Wa nasiya ma qaddamat yadah. Okey. Sebab apa nak bagi tahu pemalingan dia lebih cepat? Digunakan fa. Sebabnya wa nasiya ma qaddamat yadah. Mereka dah lupa dah nasiya ma qaddamat yadah, apa yang mereka lakukan. Mereka tak ingat apa yang mereka lakukan. Jadi pemalingan lebih cepat. Lebih asra', lebih cepat. Selepas daripada diberi peringatan. Makna diberi peringatan terus ingkar, terus lawan. Digunakan fa. Ni diberi peringatan tapi lama-lama tu dia ingkar. Dia lambat, proses dia lambat. Okey. Macam tuan-tuan pergi post lah. Kalau nak pergi post, ada yang post cepat. Ada yang post dia kadang-kadang lambat. Jadi kalau tuan-tuan pergi sekian nama post. Post ni memang betul-betul cepat ni, laju ni. Bukan nama dia post laju, memang laju punya post ni. Ada sebahagian nama je laju tapi tak laju. Jadi digunakan fa dengan summa. Tuan-tuan kena faham. Kemudian antara qarinah, dalalah, tanda-tanda dia, iaitu dinyatakan sifat-sifat ini. Sifat dalam suratul Kahfi ni apa dia? Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Inna ja'alna fi a'naqihim inna ja'alna fi apa nama? Inna ja'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqara. Dalam telinga mereka ada sumbatan, hati mereka tertutup, tak dapat dengar. Itu tanda-tanda cepatnya mereka berpaling. Digunakan fa. Itu sifat-sifat yang cepat berpaling. Okey. Kemudian yang terakhir sekali dalam suratul Kahfi dia kata apa? Ayat ni wa in tad'uhum ilal huda falan yahtadu idzan abada. Kalaulah kamu dakwah mereka, seru mereka kepada petunjuk, tak akan mendapat petunjuk selamanya. Jadi maksudnya memang betul-betul cepat berpaling ni digunakan fa. Nampak Ini qarinah, tanda-tanda ni semua menunjukkan, menguatkan perkataan fa. Okey, tak digunakan summa. Tuan-tuan boleh lihat dalam surah Taubah. Dari satu sudut yang lain, dari satu aspek yang lain, fa ini memberi satu makna apa dia? Menjadi satu sebab. Kita lihat fa ini sebenarnya dari satu aspek yang lain menunjukkan ke atas sebab ataupun dalalah ataupun qarinah, iaitu peringatan, seolah-olah peringatan itu adalah sebab bagi pemalingan mereka dan juga bertambahnya mereka berpaling. Tuan-tuan lihat dalam surah Taubah. Surah Taubah, betul? Kita padam surah As-Sajadah kita tak bincanglah. Surah Sajadah.
Okey. Surah Taubah. Tuan-tuan lihat dalam surah Taubah ayat apa? Wa ammal ladzi. Surah Taubah ni juzuk yang ke-11. Akhir surah Taubah lah, akhir surah Taubah. Juzuk ke-11, 3 lai. 3 lai juzuk 11. Okey. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Okey, saya tak tulis ayat dah. Tuan-tuan buka Quran sendirilah. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Nampak, orang yang mana dalam hati mereka ada penyakit, maka bertambahlah kepada mereka kekotoran, ke atas kekotoran yang sedia ada. Nampak, fa ni bermaksud menjadi sebab. Sebab apa? Sebab apa bertambah kotor kepada kekotoran yang sedia ada? Sebab mereka dalam hati mereka ada marad, penyakit. Begitulah juga dalam ayat ini. Dalam ayat ni sebab apa digunakan fa sama ni? Ini pun fa juga. Sebab apa menjadi satu sebab? Sebab pemalingan mereka. Mereka diberi peringatan, wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih, diberi peringatan dengan ayat Allah. Okey. Maka disebabkan peringatan tersebut, sebab peringatan tersebut, maka mereka berpaling. Digunakan fa. Menjadi sebab kepada berpalingnya mereka sebab tak nak beriman dengan Al-Quran. Di sini sama juga, sebab di sini ada marad, ada penyakit dalam hati mereka. Sebab itulah mereka bertambah kotor hati mereka dengan kotor yang sedia ada. Contoh rujuk balik dalam surah Taubah. Okey, jadi ni adalah perbezaan antara apa tu nak bagi tahu, perbezaan antara fa dan juga summa. Summa dalam surah As-Sajdah, ini fa. Okey, fungsi dia begitu. Ni semua dalam nahwu dipanggil dalam bab harful ataf. Mungkin kalau terjemah harful ataf dan, tapi function sebenar ayat Al-Quran sangat halus. Sebab apa digunakan fa'aradu anha dalam surah As-Sajdah, summa a'radu anha. Okey, mesti ada sebab. Nanti kita akan masuk lebih panjang dalam kisah Nabi Lut. Bagaimana kaum dia jawab. Sekejap wa ma kana jawab qaumi. Sekejap lagi fa ma kana jawab qaumihi. Sekejap wa, sekejap fa, yang mana satu yang betul. Jadi kita akan bincang insya-Allah pada minggu-minggu yang mendatang. Pada minggu depan. Insya-Allah. Pada minggu depan. Okey. Hari Sabtu Ahad kita cutilah seperti biasa. Dan cukup sekadar itu untuk bahagian saya, sebab kita hijau pun kita dah habis. Maka kita lebih kepada tadabbur lah. Ayat Al-Quran, perkataan-perkataan seerti. Dan saya serahkan majlis ini kepada Ustaz Agong untuk mengambil pencerahan. Okey. Maka balik. Maka tu balik. Yang tangan tak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung bahagian, iaitu pada bahagian saya latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Jadi latihan dalam kitab ni latihan saja yang ada. Jadi insya-Allah kita akan bersama-sama dalam mengerjakan latihan ni. Semoga saja apa yang kita kerjakan melalui latihan ni boleh menambah kepahaman kita, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, ini pada muka surat 20 kita sambung yang semalam, iaitu pada ayat yang ke-27, ayat 27 surah Al-Baqarah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Ulaika humul khasirun. Jadi cara mengerjakan dia adalah kita kena cari perkataan yang ada di dalam ni yang mempunyai kata dasar fa, sin dan dal. Kita cari mana perkataan yang mempunyai kata dasar fa, sin dan dal. Yang mana satu? Itu kita cari sekarang. Alladzina yanquduna ahdallahi. Alladzina ni adalah kata penyambung. Kita ada belajar dalam kitab ni kata penyambung. Kata penyambung dalam kitab ni ada kita belajar, iaitu pada kaedah terpilih 19. Kaedah terpilih 19, tuan-tuan boleh tengok, iaitu pada muka surat 55. Ada tu. Alladzina. Itu adalah kata penyambung, makna dia yang. Yang iaitunya orang-orang yang kuduna. Apa makna yang kuduna? Tadi kau tak silap saya, Ustaz Angga dah ada buka kamus kata dasar pada bab yang kuduna. Yang kuduna tu tadi dah dibahas, kau tak silap saya. Yang kuduna tu bukan juga. Okey, yang kuduna. Yang kuduna ni kata dasar dia bukan fa, sin dan dal. Tengok dari huruf dia saja kita dah tahu dah. Bukan fa, sin dan dal. Tapi kita nak cuba carilah makna dia apa. Pertama kita padam yang ni. Sebab ini kan tanda ramai. Diawali oleh ya. Ya ni adalah tanda fi'il mudhari. Kita padam juga. Tinggal apa? Nun, qaf dan dot. Tuan-tuan dan puan-puan carilah. Pada muka surat berapa dia di kamus kata dasar Al-Quran, cari pada bab nun. Cari di sana tu ada nun, qaf dan dot. Itu nanti akan terjumpa makna dia melanggar perjanjian. Melanggar perjanjian. Alladzina yanquduna ahdallahi, iaitu mereka yang melanggar perjanjian Allah, perjanjian dengan Allah. Ahda ni, ahdun ni makna perjanjian. Melanggar perjanjian Allah min ba'di mitsaqih, selepas adanya perjanjian itu. Mitsaq tu perjanjian juga makna dia. Wa yaqta'una. Yaqta'una cuba kita tulis. Wa yaqta'una. Kalau kita tengok dari perkataan dia saja, kita dah tahu ini kata dasar dia tak mungkin fa, sin dan dal. Ini bukan jawapan dia. Cuma kita nak cari apa kata dasar dia, yaqta'una. Kita tutup yang ni, kita padam. Lepas tu kita padam yang ya di awalan ini tanda fi'il mudhari saja. Jadi tinggal apa? Qa, ta dan ain. Makna dia apa? Memotong. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi. Ma, apa, dan mereka memotong apa saja. Ma tu apa saja. Amarallahu, amara yang Allah perintahkan. Amara tu kata dasar dia hamzah, mim dan ra. Sebab dia 3 huruf saja. Boleh tuan-tuan dan puan-puan jadikan itu sebagai kata dasar. Cari di kamus kata dasar hamzah, mim dan ra. Akan terjumpa makna dia. Apa saja yang Allah perintahkan, ayu solah, iaitu dengannya untuk disambungkan. Jadi dia memutuskan apa yang diperintahkan untuk disambungkan. Apa yang disuruh sambung, dia putuskan. Itulah orang pertama, iaitunya ini kan cerita dia tentang sebelum tu ayat dia innallaha la yastahyi ayadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha ila akhiril ayat, sampai ke akhir ayatnya itu wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Siapa mereka orang-orang yang fasik tu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, iaitunya mereka yang melanggar perjanjian dengan Allah.
wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Mereka itulah ayyusala bihi, mereka itulah orang yang memutuskan apa saja yang diperintahkan untuk disambungkan. Terus ayat dia selanjutnya, wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Wa yufsiduna siduna. Macam tadi kita padam yang waw nun, kita buang yang kita padamnya ke yang ya di awal ni, tinggal apa? Fa, sin dan dal. Ini dia. Inilah perkataan yang nak kita cari. Ini dia yang fa, sin dan dal. Maknanya jawaban. Dia cari ni, baca ayat-ayat di bawah ini dan gariskan perkataan yang mempunyai kata dasar berikut, iaitunya fa, sin dan dal. Maknanya kita bagi baris ini ni. Yufsiduna inilah jawaban dia. Yufsiduna. Terjumpa dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sini, nampak pola dia. Nampak sangat rapi dia. Nampak kita tahu macam mana nak jumpakan kata dasar dari bentuk-bentuk kata kerja macam ni. Ini semua ni kata kerja fi'il mudhari' nama dia. Ni fi'il mudhari'. Jadi nampak kita kan. Jadi kita boleh mencari kata dasar seperti dengan pola-pola macam ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Wa yufsiduna fil ard. Mereka merusak fil ardi. Mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Khasirun ni apa? Kita cubalah al-khasirun. Al-khasirun. Tuan-tuan dan puan-puan terjumpa alif lam. Alif lam tu menandakan perkataan ni adalah ismun, kata benda. Dia tak akan mungkin menjadi kata kerja. Berarti al-khasirun ni kata benda. Yang di bawah ni kata kerja. Ni kata benda, ni ismun, kata nama. Sekarang kita padam yang ni. Sebab ini menandakan ramai. Padam. Alif lam ni boleh kita padam. Tinggal sekarang khasir. Khasir ini adalah, kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, khasir, pola dia kita tahu tu. Pola dia sama dengan kalau kita masih ingat lagi kaedah terpilih 13, muka surat 38. Muka surat 38. Kita buka kaedah terpilih tu. Mengekalkan fa'il pada kata kerja. Fa'il dia tu. Sini fa'ilun, ghafilun, sabiqun. Boleh nampak? Ghafilun, sabiqun, khamidun, sadiqun, fakihun, malikun, qadirun. Sama dengan ni. Khasirun. Sama dia. Maknanya itu adalah ismul fa'il. Berarti khasirun. Khasir. Berarti wazan dia adalah fa'il. Fa'il wazan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, mana saya jumpa wazan dia fa'il? Boleh tengok di bawah ni, fa'ilun. Fa'ilun. Wazan dia fa'il. Wazan dia adalah fa'il. Berarti maknanya kalau kita nak sejajarkan, apa kata dasar dia khasir ni? Cari yang sejajar dengan fa'in dan lam. Apa yang sejajar dengan fa'in dan lam? Fa dengan kha, ain dengan sin, lam dengan ra. Berarti ha, sin dan ra. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari maknanya. Apa makna dia? Maknanya akan terjumpa. Kita carilah dulu sekejap. Okey. Okey, pada muka surat kha, sin dan ra. Pada muka surat 98, tuan-tuan dan puan-puan. Ni khasira yakhsaru. Ini makna dia rugi. Makna dia rugi. Berarti kalau khasirun, kalau ismul fa'il, berarti orang yang merugi maknanya. Atau sesuatu yang merugi, atau orang yang merugi. Berarti itu macam tu maknanya. Orang yang merugi. Sebabkan dia ismul fa'il. Kata nama pelaku. Jadi kita maknakan dia orang yang merugi. Jadi maknanya ayat yang di sini tadi ni,
alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Jadi yang pertama tu orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Lepas tu wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Itu orang yang kedua adalah orang yang diperintahkan untuk menyambungkan sesuatu, dia putuskan. Lepas tu yang ketiga, wa yufsiduna fil ard, dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Yang tiga jenis ni, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jadi kita dapat jawapan dia bahwasanya perkataan yang mempunyai kata dasar fa, sin dan dal pada ayat ni adalah yufsiduna. Okey, yufsiduna. Kita sambung ayat selanjutnya. Saya padam yang ni. Okey. Ayat selanjutnya. Ini ada ayat sebelumnya dia ada ayat dia. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Kulu washrabu. Kulu. Kulu washrabu. Berbeza dengan qa, pakai qaf jadi qulu tu kalau itu makan. Kalau kulu ni makna qulu tu makna dia katakanlah pakai qaf. Kalau kaf, kalau pakai ka ni, kalau macam ni qulu. Ni pakai qa. Yang ini makna dia katakanlah. Tapi kalau yang ni makanlah. Sekarang kita cari kata dasar dia dulu. Kulu ni kita padam yang ni dulu. Tinggal sekarang dua kata saja. Maknanya ada yang hilang. Berkemungkinan besar dia adalah yang hilang itu adalah huruf illah. Huruf illah. Kalau tak ada lagi yang lain yang hilangkan. Apa yang hilang di sini? Yang hilang di sini tuan-tuan adalah hamzah. Bukan huruf illah di sini hilang. Adalah hamzah. Jadi sini ni sebenarnya kata dasar dia adalah hamzah, kaf dan lam. Akala. Akala. Sepatut dia ada hamzah di sana. Tapi hamzahnya hilang. Jadi kalau yang macam ni misalul fa. Jadi kalau dia tu ada hamzah di awalannya, terkadang dia hamzah tu dihilangkan macam ni. Akala. Macam akhadha. Akhadha makna dia mengambil. Kalau dijadikan fi'il amar ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau jadikan fi'il amar, khudh, hilang hamzahnya. Jadi kalau huruf tu misal tu apa? Ada hamzah di awalannya dari tiga huruf yang ada pada fi'il ni. Akala, ni kan fi'il dia akala. Ada hamzah di awalan tu, nama dia misal. Fi'il misal. Jadi kalau fi'il misal mahmuzul fa, fi'il mahmuzul fa yang macam ni, kalau dia mahmuzul fa fi'il amar dia hilang hamzahnya. Macam akala, akhadha. Akala jadi kul, akhadha jadi khudh. Apa lagi? Macam tu lah, nanti kita cari yang lain. Okey. Kulu washrabu. Washrabu ada waw sini ni. Washrabu. Kita padam yang ni. Tinggal sekarang alif, shin dan ra. Ra dan ba. Yang alif ni boleh kita padam sebabkan dia imbuhan. Tinggal sekarang shin, ra dan ba. Makna dia adalah minum. Makanlah dan minumlah. Makanlah dan minumlah. Kulu washrabu min rizqillah. Makanlah dan minumlah dari rezeki Allah. Okey. Dari rezeki Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin. Ta'thaw. Wala tu dan janganlah. Ta'thaw. Ta'thaw tu sama bentuk dia. Ada waw, kita padam yang ni.
Ini ni tanda fi'il mudhari kita padam. Tinggal ain dan ta. Ada huruf illah di sana tuan-tuan dan puan-puan. Huruf illah dia waw. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cari di dalam kamus kata dasar ain, ta dan waw. Makna dia adalah melakukan kepunahan atau merusak atau melakukan kejahatan makna dia. Wala ta'thau fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi, mufsidin dalam keadaan sebagai seorang yang janganlah kamu berbuat kerosakan di muka bumi, maksud dia. Mufsidin. Ini masih mufsidin. Mufsidina. Yang ya nun ni kan tanda jamak. Tanda jamak salim. Tinggal mufsid. Kalau tuan-tuan baca lagi yang pada kaedah terpilih 13 tadi tu mengekalkan fa'il. Mengekalkan fa'il tadi tu. Sekejap fa kaedah terpilih 13. Okey. Ada yang sama dengan mufsid. Munzil, musrif, muslim. Sama dia bentuk dia. Mufsid. Jadi sama dia. Apa ini? Ini adalah ismul fa'il. Sama dalam kitab ni muka surat kaedah terpilih 13. Mufsid berarti munzil, musrif, muslim. Wazan dia apa? Wazan dia adalah muf'ilun. Muf'il. Macam ni. Jadi tuan-tuan, yang sejajar dengan fa apa? Fa. Yang sejajar dengan ain sin. Yang sejajar dengan lam dal. Berarti fa, sin dan dal. Inilah jawapan yang kita nak. Maknanya jawaban untuk ayat selanjutnya ni, kulu washrabu, makan dan minumlah min rizqillah, daripada rezeki yang Allah berikan, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi. Berarti mufsidin ni mempunyai kata dasar fa, sin dan dal. Ini kita bagi baris. Itu dia. Yang terakhir, ayat terakhir, wa idza tawalla, dan jikalau dia berpaling, sa'a, dia berusaha fil ardi, dia berusaha di muka bumi itu, liyufsida fiha. Liyufsida. Li ni makna dia untuk. Ini kalau tuan-tuan buka lagi, ini ada pada kaedah terpilih. Kalau tuan-tuan buka lagi, kita buka je lah. Kaedah terpilih 17. Kaedah terpilih 17 muka surat 49. Kita buka. Okey. Ni selepas li. Tu kan fi'il mudhari' tu, yufsida. Selepas li. Li ni makna dia apa? Untuk, agar, supaya. Okey. Jadi li yufsida. Wa idza tawalla, dan jikalau mereka berpaling, sa'a, mereka itu berusaha fil ardi, di muka bumi, liyufsida, untuk merusak. Liyufsida, yufsid. Ni fi'il mudhari'. Jadi kita padamkan saja yang ya ni, maka kita akan terjumpa kata dasar adalah fa, sin dan dal. Maknanya kata dasar dia adalah fa, sin dan dal. Itulah jawabannya. Senang nak jumpa yang terakhir ni. Liyufsida fiha, untuk merusak yang ada di dalamnya. Wa yuhlikal hartha, dan menghancurkan tanam-tanaman, wan nasal, dan hewan ternak. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tak menyukai kerusakan. Jadi al-fasad ni pun juga tuan-tuan dan puan-puan, al-fasadu. Ini masih juga daripada kata dasar yang sama, iaitu fa, sin dan dal. Cuma ditambah dengan
cuba tambahkan dengan alif. Kalau kita tengok di kamus kata dasar, fa, sin dan dal ni apa saja ada kata-kata dia. Fa, sin dan dal. Okey. Okey, sekejap tuan-tuan. Kita cari dulu. Fa, sin dan dal. Okey, ni. Fasad. Fasad makna dia pada muka surat 162 kerusakan. Kerusakan. Itu pun juga kata dasar dia fa, sin dan dal. 3 bar dia. Termasuk banyak jugalah dalam Al-Quran. Jadi itu untuk latihan yang muka surat 20. Jadi kita kena cari. Jadi yang pertama, pada ayat yang pertama, ini dia la tufsidu. Ini perkataan yang mempunyai kata dasar fa, sin dan dal. Ayat yang kedua mana dia? Yufsiduna. Yufsiduna ini dah yang mempunyai kata dasar fa, sin dan dal. Yang ketiga, yang mana dia? Mufsidin dalam bentuk kata nama pelaku. Apa kata dasar dia? Fa, sin dan dal sama. Ini jawapan dia. Yang keempat, liyufsida dengan al-fasada. Dua-dua ni kata dasar dia adalah fa, sin dan dal. Jadi kita bagi baris, kita tandakan. Okey. Selepas tu muka surat 21. Ini kata dasar dia adalah kaf, ta dan ba. Tuan-tuan dan puan-puan carilah di mana dalam 4 ayat ni yang disenaraikan ni mana satu perkataan yang mempunyai kata dasar kaf, ta dan ba. Contoh yang pertama lah tuan-tuan dan puan-puan, zalika, itulah al-kitabu la raiba fihi, kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, hudan lil muttaqin, sebagai hudan ni hidayah, atau petunjuk lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Kalau tuan-tuan tengok, boleh tuan-tuan agak-agakkan ni al-kitabu kaf, ta dan ba, cuma ditambahkan imbuhan alif sana. Itulah tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Jadi itu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, esok insya-Allah kita akan sambung yang ini. Semoga pada hari Isnin insya-Allah, kalau tak ada hal kita akan kalau tak ada masalah kita akan sambung pada hari Isnin dengan latihan selanjutnya. Jadi itulah perkongsian bahasa Arab dengan 3 bahagian pada hari ini. Alhamdulillah Ustaz Farid ada bersama kita hari ini. Jadi dan kita boleh selesaikan 3 bahagian tersebut, dari bahagian kamus kata dasar Al-Quran, bahagian pengukuhan, lepas tu bahagian saya tadi latihan kata dasar. Jadi semoga saja apa yang kita kongsikan boleh tuan-tuan ambil manfaat dan faedahnya, dan boleh menambah kepahaman tuan-tuan dan puan-puan mengenai ilmu bahasa Arab. Semoga tuan-tuan dan puan-puan tetap semangat belajar bahasa Arab, dan insya-Allah kita akan jumpa kembali hari Isnin. Kita tutup perjumpaan kita pada hari ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya harapkan sebelum menutup, pada tuan-tuan yang belum punya kitab ni, sila dibelilah kitab ni. Insya-Allah dengan adanya kitab ni kita pun boleh belajar bahasa Arab di rumah, boleh mengajarkan anak sanak saudara pun boleh mengajarkan bahasa Arab atau belajar bersama-sama. Jadi tak rugi pun beli kitab, sebab inilah tabungan kita untuk mencari ilmu. Itu saja terlebih dahulu. Mohon maaf atas segala kesilapan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.